Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 27 Jamadil Awal bersamaan 1 Januari 2022. Bersama saya Wan Kamaruddin Ibrahim dan berikut berita utama malam ini. Perjalanan ibadah umrah ditangguhkan. Juga jemaah tanggung kerugian 80% bayaran pakej. Kebenaran perjalanan ibadah umrah ditangguh sementara bermula 8 Januari ini susulan peningkatan varian Omicron dalam kalangan jemaah yang pulang dari Arab Saudi. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata penangguhan itu dijangka dapat mengurangkan risiko penularan varian itu di dalam negara. Ini adalah langkah pencegahan untuk kita perlahankan apa yang kita tahu akan datang, iaitu gelombang Omicron. Di Amerika Syarikat hampir 0.5 juta kes harian. Di UK hampir 200,000 kes harian. Dan gelombang Omicron ini adalah satu perkara yang nyata yang akan tiba di semua negara. Jelas beliau, penilaian risiko situasi COVID-19 membabitkan varian itu di dalam dan luar negara khususnya Arab Saudi akan dilakukan secara berkala bagi membuat keputusan untuk membenarkan semula aktiviti umrah. Beliau berkata demikian dalam sidang media khas di Parlimen di Ibu Negara pagi tadi. Sementara itu, buat jemaah yang telah membuat tempahan tiket umrah pada 1 Januari hingga 7 Januari masih dibenarkan untuk berlepas ke Tanah Suci. Selain itu, Khairi turut memaklumkan mesyuarat kuartet COVID-19 yang dipengerusikan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Hussein pada Jumaat telah memutuskan jemaah yang tiba di Malaysia bermula 3 Januari perlu menjalani kuarantin wajib di stesen kuarantin atau hotel yang telah dikenal pasti. Untuk rekod, sehingga 30 Disember 2021, seramai 11,108 jemaah umrah telah tiba di Malaysia dan 1,306 daripadanya atau 11.76% telah dikesan positif COVID-19. Pada 31 Disember 2021, 2 lagi kes COVID-19 disahkan varian Omicron menjadikan jumlah keseluruhan varian itu sebanyak 64 kes dan 32 daripadanya merupakan dalam kalangan jemaah umrah. Sementara itu, Khairi turut memaklumkan bakal jemaah yang tidak dapat mengerjakan ibadah berkenaan akan mendapat bayaran balik atau penjaduan semula perjalanan ibadah umrah. Dan kita sedang berbincang dengan MOTAC dan juga PAPUH, Persatuan Agensi Pelancongan Umrah, Haji dan Umrah, bagaimana mereka yang terkesan ini dapat sama ada menjadualkan semula umrah mereka ataupun apakah langkah-langkah untuk dapat refund dan sebagainya. Itu memang kita dah bincang. Jelas beliau, perbincangan itu membabitkan pihaknya dengan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTAC dan Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji PAPUH dalam usaha membantu semua bakal jemaah umrah yang terkesan dengan penangguhan itu. Dalam pada itu, 3 persatuan utama agensi pengurusan umrah di Malaysia menyifatkan penangguhan sementara ibadah umrah adalah terlalu drastik. Para jemaah berdepan kerugian kewangan sebanyak 80% daripada bayaran yang telah dibuat. Ini kerana pembayaran sudah dilakukan oleh agensi pengurusan umrah kepada pihak pembekal terutama bagi kos penerbangan dan penginapan. Penundaan ini juga menyebabkan berlaku penempahan semula bagi mereka yang telah membuat pendaftaran dan pembayaran sebelum ini dan ia melibatkan tambahan kos pakej. Kalau berlaku pembatalan dan mereka nak menempah balik, ada penambahan kos pakej umrah. Kerana jemaah perlu membayar perbezaan kos pakej umrah yang baru sementara menunggu proses bayaran semula dari pihak pembekal yang terlibat. Beliau berkata demikian dalam sidang media mewakili Persatuan Agensi Pelancongan Bumi Putra Malaysia Bumitra, Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji PAPUH dan Malaysian Agency Travel and Tour Association MATA hari ini. Dalam pada itu, beliau turut mempersoal pihak manakah yang akan memberi bayaran balik kepada jemaah umrah disebabkan kos pembatalan tersebut. Pada masa yang sama, pihak agensi pelancongan di Malaysia juga berhadapan dengan tuntutan dari pihak jemaah umrah sama ada nak dituntut tribunal ataupun mahkamah sivil bagi menuntut bayaran yang telah mereka buat.
Untuk pengetahuan, kes-kes tuntutan bayaran balik ini bagi tahun 2020 bermula 18 Mac yang lalu masih belum selesai dan ditambah dengan tuntutan yang baru, kita melihat bahawa ia satu tekanan yang begitu hebat bagi pengadil pelancongan di Malaysia dan menyuskalkan jemaah sebenarnya. Jelasnya lagi, jemaah umrah yang kini berada di Tanah Suci perlu menanggung kos kuarantin yang dianggarkan sebanyak RM2,300 apabila pulang ke tanah air kelak. Justru ketiga-tiga persatuan agensi pengurusan umrah tersebut meminta kerajaan memberi tempoh sekurang-kurangnya sebulan lagi sebelum menguatkuasakan penangguhan aktiviti umrah bagi mengelak kerugian yang besar kepada jemaah umrah. Dalam pada itu, rata-rata agensi pelancongan dan umrah yang telah melakukan persediaan buat jemaah berdepan risiko terjejas pendapatan. Dan pandangan itu disuarakan pengarah urusan Safar Buddies Travel and Services, Sdn Bhd, Muhammad Fazrul Bakri yang turut melihat tindakan penangguhan itu memberi kesan kepada kredibiliti mereka sebagai pemain dalam industri tersebut. Banyak agensi yang telah membuat persiapan rapi, mana dari segi pembayaran hotel, deposit penerbangan dan sebagainya akan menjejaskan pendapatan mereka dan akan menjejaskan kredibiliti pemain industri itu sendiri. Beliau dalam pada itu turut memberi cadangan selain menghentikan sementara perjalanan umrah, Kementerian Kesihatan KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN seharusnya memperhalusi lebih dalam SOP perjalanan ke Arab Saudi, ia supaya pelaksanaan kebenaran ibadah itu lebih mudah selain membantu perolehan data yang lebih jelas mengenai penularan COVID-19 varian Omicron. Sebagai contoh, mungkin KKM ataupun MKN boleh sediakan satu laluan khas di KLIA apabila ketibaan saja jemaah umrah, hanya laluan itu saja untuk jemaah umrah. Jadi tidak melibatkan dengan pelancong yang baru balik daripada Europe, daripada US, daripada mana-mana negara yang lain. Selain itu, beliau turut menyarankan kepada jemaah sekiranya ibadah itu diteruskan pada masa akan datang, jemaah itu sendiri seharusnya patuh dan tidak terus berdegil dalam mematuhi SOP yang telah ditetapkan, khususnya menjalani kuarantin wajib setibanya di tanah air. Susulan penurunan harga 4 barangan mentah yang diwartakan di bawah skim Harga Maksimum Keluarga Malaysia SHMKM melibatkan ayam, telur ayam, kacang panjang dan sayur sawi yang berkuat kuasa hari ini. Tinjauan kru berita Al-Hijrah di beberapa pasar sekitar Ibu Negara mendapati kebanyakan peniaga mematuhi arahan tersebut dan ia sedikit melegakan pengguna. Hasil tinjauan di Pasar Chowkit dan Pasar Raya di Ibu Negara mendapati harga ayam dijual pada harga sekitar RM9 sekilogram, iaitu di bawah harga maksimum SHMKM iaitu RM9.30. Harga kawalan perayaan ni kan, hari tahun baru, biasa kita RM93, RM9.30 harga kawalan dari kerajaan. Sekarang turunlah 20 sen. Tapi dengan supplier, dia tak turunkan. Supplier tetap juga harga biasa. Kita je peniaga ni yang turunkan. Pasal dari kerajaan kan harga kawalan dia RM9.10. Manakala telur ayam, sawi dan kacang panjang menyaksikan penurunan sekitar 50 sen. Macam jenis barang yang kawalan sekarang kita tengah turun macam ayam, telur, sayur sawi dengan kacang panjang lah. So macam sekarang kita ada turun harga untuk ayam RM8.90. Macam telur dia jadi turun RM11.55. Macam sawi dia turun dalam RM1.50 lah. Dengan kacang panjang per kg dia turun RM8.50. Dan kita sekarang ada promotion untuk huru hara promotion daripada tahun 31 sampai 2 hari bulan Januari. Sementara itu, pengguna ditemui berkata mereka gembira dengan penetapan harga maksimum yang ditetapkan, namun ada menyifatkan kadar penurunan bagi barangan basah itu, terutama ayam masih pada skala kecil dan berharap pengurangan harga yang lebih rendah lagi dapat dilakukan. Seronok bila harga dah turun, orang pun mampu beli kak. Kalau mahal-mahal sangat mana ada duit nak beli. Biasa boleh beli 2 ekor, ni kena beli seekor je lah sebab ayam mahal kan. Sekarang yang murah boleh beli banyak-banyak.
Penurunan harga bagi barangan mentah tersebut dijangka sehingga Februari 2022. Seramai 311 individu di kompaun RM1,000 setiap seorang selepas didapati bersesak-sesak ketika menyambut ambang Tahun Baharu 2022 di sebuah restoran di Jalan Sultan Yusof, Ipoh. Ketua Polis Perak Datuk Mior Farid Al-Atrash Wahid berkata, hasil pemeriksaan mendapati pelanggan di restoran tersebut gagal mematuhi SOP Fasa 4 Pelan Pemulihan Negara iaitu tiada penjarakan fizikal 1 meter. Kita dapati ada seramai lebih kurang 311 orang pelanggan yang duduk secara rapat-rapat. Maknanya tempat terlampau penuh, padat, dan ini menyukarkan untuk mereka melakukan penjarakan fizikal. So berlaku pelanggaran SOP dan pada malam ni kita akan mengeluarkan kompaun ke atas semua pelanggan yang hadir di restoran tersebut, juga kepada tuan punya restoran ni. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas meninjau operasi berkenaan di Ipoh malam semalam. Menurut Datuk Mior Farid Al-Atrash, premis yang sepatutnya memuatkan 100 pelanggan itu bertukar menjadi kelab hiburan apabila beroperasi dalam keadaan gelap selain memasang muzik yang kuat. Seramai 901 pegawai dan anggota polis daripada kontingen Perak telah digerakkan dalam operasi khas cegah jenayah sempena sambutan ambang Tahun Baru 2022. Operasi selama 12 jam bermula pukul 6 petang Jumaat itu melibatkan 48 pasukan serbuan, 74 sekatan jalan raya dan 106 orang bagi rondaan cegah jenayah. Operasi itu adalah bagi menjamin keselamatan orang awam di kawasan tumpuan selain mahu memastikan semua pihak mematuhi SOP mengekang COVID-19 yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN. Sementara itu, dalam operasi khas ambang Tahun Baru di Kedah pula, Polis Negeri telah mengeluarkan 397 saman terhadap pengguna jalan raya. Ketua Polis Kedah, Datuk Kamaruzaman Mamat berkata antara kesalahan yang dilakukan antaranya lesen memandu tamat tempoh, penggunaan nombor pendaftaran yang tidak mengikut spesifikasi yang ditetapkan dan penggunaan lampu HID. Saman yang berkaitan dengan lesen kenderaan tamat, iaitu dengan kata lain road tax, cukai jalan telah tamat. Ini mungkin disebabkan mereka masih menganggap bahawa tak perlu bayar cukai jalan. Tapi sebenarnya dah buat masa sekarang mesti cukai jalan mestilah dibayar, kerana kita dapati rata-rata termasuklah ada juga pemandu yang membawa e-hailing. E-hailing pun ada yang cukai jalan kenderaannya tak dibayar. Jadi ini akan boleh menyebabkan jika berlaku kemalangan dan sebagainya akan menyebabkan tak dapat dituntut dan sebagainya, dia punya kerugian dan sebagainya. Jelas Datuk Kamarul Zaman, objektif utama operasi berkenaan ialah memfokus untuk mengurangkan kadar kemalangan, terutama kemalangan maut selain penguatkuasaan kepada samsing jalanan melibatkan kegiatan lumba kereta dan motosikal. Katanya aktiviti penguatkuasaan PDRM Kedah akan diteruskan bagi memastikan pengguna jalan raya mengikut peraturan dan undang-undang lalu lintas selain mengawal ketenteraman trafik yang diselaraskan dengan SOP yang ditetapkan. Pengecualian bil air mangsa banjir Januari ini. Faktor cuaca yang ekstrim antara punca tanah runtuh pada sesuatu tempat pembangunan sering berlaku akhir-akhir ini. Bagaimanapun pensyarah teknologi industri Universiti Sains Malaysia USM, Dr. Muhammad Anwar Kamarudin berkata, aspek pengurusan dan pentadbiran dalam proses permohonan perancangan juga perlu diberi perhatian bagi mencegah insiden itu daripada berlaku. Saya berpendapat kita perlu ada ataupun kita perlu menyemak semula proses-proses kelulusan kebenaran merancang bagi sesuatu aspek pembangunan. Dan itu yang saya nampak kita sebenarnya lebih perlu tengok balik ataupun lihat semula SOP yang kita ada sekarang. Tambah beliau, semua pihak termasuk pemaju harus bertanggungjawab ke atas kesan pembangunan.
Katanya proses pentadbiran sedia ada sudah lengkap namun perlu ditambah baik daripada aspek penguatkuasaan dan pemantauan. Ia termasuk daripada segi reka bentuk kejuruteraan itu sendiri yang memerlukan pemaju mengambil kira kesan ke atas cuaca ekstrim dan perubahan iklim pada masa akan datang. Polis Kedah mempersiapkan 300 anggotanya untuk membantu negeri-negeri yang dilanda bencana banjir sekiranya diminta berbuat demikian. Dan Ketua Polis Negeri Datuk Kamarul Zaman Mahmat berkata, sekiranya banjir khususnya di negeri pantai timur memburuk, pihaknya bersedia menghulurkan bantuan bukan sahaja dari segi anggota tetapi logistik. Siap sedia lah untuk kerana pihak PDRM secara keseluruhannya pun memang bersiap sedia untuk digerakkan ke Pantai Timur, mana dari negeri-negeri yang berdekatan bersebelahan. Beliau turut memaklumkan pihak kontingen Kedah turut bersiap sedia sekiranya berlaku banjir gelombang kedua di negeri ini. Khamis lalu, Jabatan Meteorologi Malaysia (Met Malaysia) mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka akan melanda negeri Kedah. Ia melibatkan daerah Pokok Sena, Padang Terap, Pendang, Sik dan Baling. Pengurusan Air Selangor sedang berhad, Air Selangor akan memberikan pengecualian bayaran bil air bagi Januari depan kepada pengguna akaun domestik kod tarif 10 di Selangor dan Kuala Lumpur yang terkesan akibat bencana banjir baru-baru ini. Dan pengecualian itu adalah sebahagian daripada program bantuan Selangor Bangkit BSB diumumkan Kerajaan Negeri Selangor. Dalam kenyataan semalam, Air Selangor memaklumkan pengguna terjejas banjir akan menerima pengecualian bayaran bil air bagi tempoh 1 bulan secara automatik dan tidak perlu mengisi atau menghantar sebarang borang kepada Air Selangor. Bil air bulanan akan terus dikeluarkan sepanjang tempoh pengecualian bayaran, namun pengguna yang layak menerima pengecualian tidak perlu membuat sebarang pembayaran bagi tempoh dinyatakan. Menurut kenyataan itu, Air Selangor memahami kesulitan yang dialami oleh para pelanggan yang terkesan dengan banjir dan berharap agar bantuan ini akan sedikit sebanyak meringankan beban mereka. Untuk maklumat lanjut, pengguna boleh menghubungi Pusat Perhubungan Air Selangor menerusi talian 15300 atau merujuk aplikasi Facebook, Instagram dan Twitter syarikat itu. Selain boleh mengajukan pertanyaan dan aduan di Help Center yang boleh didapati di www.airselangor.com dan aplikasi Air Selangor. Sementara itu, Polis Diraja Malaysia selaku pengerusi Jawatankuasa Tindak Balas Operasi Bencana berpuas hati dengan peranan yang dimainkan semua agensi berkaitan dalam pengendalian situasi banjir di seluruh negara. Setakat ini saya berpuas hati daripada apa yang saya perhatikan, maklum balas yang saya terima daripada Ketua-Ketua Polis Negeri. Saya dapati persediaan yang telah pun dibuat. Alhamdulillah, mudah-mudahan InsyaAllah kita sama-sama berdoa agar apa yang kita telah rancang ini akan berjalan mengikut perancangan yang telah kita buat. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas melawat pos kawalan tempat kejadian banjir di Kampung Jongok Batu, Hulu Dungun siang tadi. Sementara itu, Tan Sri Akril Sani memaklumkan setakat ini 50 mangsa korban banjir direkodkan manakala 2 lagi mangsa iaitu di Telemong dan Bentong Pahang masih hilang. LZNK bina lagi pondok warga emas. Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK akan membina pondok warga emas keempat di Kampung Sungai Mati Alustar bermula awal tahun depan. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Zakaria Uthman berkata kos sebanyak RM700,000 telah diperuntukkan bagi membina pondok warga emas di Tanah Wakaf berhampiran Kompleks Pendidikan Islam Darul Hidayah. Menurut Datuk Zakaria, pondok warga emas itu akan dilengkapi pelbagai kemudahan dan akan menampung kapasiti 30 penghuni lelaki dan wanita warga emas, terutama fakir miskin. Kontraktor telah pun kita lantik dan kerja-kerja pembinaan akan bermula bila-bila masa. Dan kita jangka dalam
tempoh tidak sampai 1 tahun. Kompleks ini insya-Allah akan siap sebab kerja-kerja tanah telah pun selesai. Hanya kerja-kerja pembinaan. Beliau berkata demikian ketika menghadiri Majlis Pecah Tapak Pondok Warga Emas Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK di Kompleks Pendidikan Islam Darul Hidayah di Alusta. Hadir sama Mufti Kedah merangkap Ahli Lembaga Zakat Negeri Kedah Datuk Fazil Awang dan Pengerusi Lembaga Kemajuan Pertanian Muda Madah Ahmad Tarmizi Sulaiman. Pondok Warga Emas itu merupakan pondok keempat di bawah LZNK selepas Pondok Jeneri Tuan Guru Haji Zakaria, Pondok Lanai Tuan Guru Omar Zuhdi dan Pondok Datuk Muhammad Badirudin Ahmad Akar Peluru. Inisiatif itu diambil bagi memberi peluang kepada warga emas yang berkemampuan menguruskan diri untuk meneruskan kehidupan mereka di pondok berkenaan. Bermula dengan jualan 25 kg kurma sahaja, kini jualan syarikat pengimport dan pembekal kurma Ajwa Alia Al-Hijaz Universal Sdn Bhd berjaya mencecah 200 tan. Dan pencapaian syarikat yang ditubuhkan sejak 2 tahun lalu itu turut membuka peluang baru kepada individu yang ingin menjana pendapatan dengan menjadi ejen jualan tanpa modal, terutama di era pandemik ini. Menurut pengarah urusan Al-Hijaz Universal Sdn Bhd Muhammad Mursyid, sehingga kini syarikatnya sudah mempunyai 1,000 ejen dan menyasarkan peningkatan dalam penyertaan ejen sehingga 5,000 ahli tahun ini. Mengulas lanjut, beliau berkata selain pencarian ejen, syarikatnya turut menyediakan promosi istimewa menerusi pakej beli satu percuma satu bagi setiap produk keluarannya, iaitu susu kurma, kurma ajwa, mix coklat Halis Draghi, pati kurma ajwa, madu sidar dan beberapa produk lain yang bukan sahaja boleh didapati pada harga runcit, malah turut ditawar pada harga borong serendah 5 kg bagi individu yang ingin menjadi ejen. Kan, jadi tuan-puan yang ingin membeli secara runcit, maka inilah waktu dia, promosi dia daripada 27 Disember sehingga 10 Januari. Satu, yang kedua bagi mereka yang nak cari pendapatan tambahan, ejen tanpa modal, tuan-puan duduk di rumah, kami uruskan semua benda, sistem kita bagi, support group kita bagi dan sebagainya. Inilah masanya juga untuk jadi ejen kita. Dan waktu promosi pun ejen pun ada dia punya komisen dia kalau dibuat jualan suatu promosi-promosi seperti ini. Dan bagi mereka yang nak beli secara borong kan. So tuan-puan yang nak beli secara borong sama ada Ajwa, Alia, Safawi, Mabrum, Sukari dan sebagainya pun boleh berhubung dengan Al-Hijaz Universal insya-Allah. Tambah beliau, pihaknya menyasarkan peningkatan jualan kurma sebanyak 400 tan sepanjang tahun 2022. Menerusi promosi itu juga, orang ramai yang ingin membeli serta menyumbang boleh membeli kurma menerusi kempen sedekah serendah RM4. Sementara itu, 13,000 paket susu kurma telah diagihkan kepada mangsa banjir di Shah Alam dan Klang membabitkan nilai RM68,000 yang menjadi sebahagian daripada tanggungjawab sosial syarikatnya dalam membantu golongan terbabit. Untuk menjadi ejen penjualan atau mendapatkan produk keluaran Hijaz Universal, sila hubungi talian dan layari laman web serta laman sosial tertera. Baik, kita beralih ke laporan luar negara. Tentera Laut Indonesia menyelamatkan lebih 100 pelarian Rohingya yang berlayar menaiki bot kayu dan membawa mereka ke tempat yang lebih selamat. Dan sebelum itu, pasukan keselamatan negara berkenaan membenarkan bot tersebut berlabuh di pelabuhan kota Lok Samawai di Bandar Aceh lewat malam semalam. Tindakan menyelamat itu dilakukan selepas Tentera Laut Indonesia mendapat tekanan daripada penduduk setempat serta agensi pelarian PBB supaya pendatang Rohingya itu diselamatkan atas dasar kemanusiaan. Bot usang yang sesak dengan pelarian berkenaan dilaporkan sudah berada di lautan selama 28 hari. Ia dipenuhi dengan wanita dan kanak-kanak, namun ia hanyut selepas mengalami kerosakan enjin dan air mula memasuki bot di kedudukan kira-kira 85 km di luar pantai Birewun. Mereka kemudian ditemui nelayan Aceh pada 25 Disember lalu dengan keadaan keletihan dan keadaan bot yang bahaya apabila ia melebihi muatan. Kemarin, kerajaan Indonesia tidak mahu bot yang membawa ratusan Rohingya itu mendarat di negara berkenaan. Namun bagi mengelakkan kehilangan nyawa, keputusan itu ditarik balik.
Video yang menunjukkan bot yang membawa pelarian Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar itu viral sejak 6 hari lalu dan sehingga kini seorang daripada mereka berumur 17 tahun dilaporkan maut. Sebelum ini pelarian Rohingya kerap ke Malaysia bagi mencari kehidupan yang lebih selesa namun perlu melalui wilayah Aceh. Lebih 500 rumah musnah manakala puluhan ribu penduduk di 2 bandar di Denver, Colorado terpaksa berpindah dalam keadaan selai sepinggang selepas penempatan mereka dijilat api. Ia selepas kebakaran hutan di Colorado semakin marak, ekoran angin kencang dan merebak ke kawasan perumahan. Penduduk digesa berpindah segera dari kediaman mereka sebelum api merebak dengan lebih teruk. Keadaan api yang besar dan marak menyukarkan usaha bomba memadam kebakaran walaupun menggunakan helikopter. Insiden yang berlaku sejak semalam itu telah menyebabkan 1,600 ekar tanah musnah. Kawasan jalan raya dipenuhi asap tebal dan ia menghadkan penglihatan pemandu jalan. Sementara itu, kawasan kering di Boulder County juga dijelat api selepas tiang elektrik tumbang kerana angin kencang 160 km sejam dan mencetuskan kebakaran kecil. Bagaimanapun setakat ini, tiada kematian direkodkan dan hanya beberapa orang sahaja mengalami kecederaan ringan. Colorado kini dilanda kemarau dan menyebabkan kawasan itu kering dan terdedah kepada kebakaran hutan. Kebimbangan penularan COVID-19 varian Omicron menyaksikan beberapa bandaraya utama dunia membatalkan atau mengurangkan skala sambutan tahun baru 2022, antaranya London yang kini mengalami peningkatan 3 kali ganda kes COVID-19 berbanding tahun lalu. Sambutan Tahun Baru 2022 di bandaraya itu pada awalnya dibatalkan, namun dibenarkan semula pada saat akhir dalam skala lebih sederhana. Ribuan berhimpun berhampiran Elizabeth Tower atau Big Ben menantikan detik 12 malam. Ini kali pertama menara jam yang masih dalam kerja-kerja renovasi itu berdering sejak 2017. Kerajaan bagaimanapun menggalakkan orang ramai menyaksikan pertunjukan bunga api dan drone dari kaca televisyen. Manakala itu di Paris, kerajaan membatalkan pertunjukan bunga api di Champs-Élysées yang lazimnya menjadi tradisi tahun baru. Bagaimanapun menjelang detik 12 malam, menara ikonik Eiffel Tower bercahaya dengan kerdipan dan warna biru bendera Kesatuan Eropah EU sempena pelantikan Perancis sebagai Presiden Kesatuan Eropah pada tahun 2022. Di New York, sambutan tahun baru masih diteruskan dan berlangsung meriah. Namun hanya 15,000 penonton dibenarkan hadir berbanding hampir 60,000 kebiasaannya. Pengunjung diwajibkan memakai pelitup muka dan menunjukkan sijil vaksinasi COVID-19. Baik, meskipun berbeza kepercayaan, latar belakang dan budaya, kita meraihkan perbezaan dan menjunjung semangat Malaysia sebagai sebuah negara bangsa. Sekian berita Al-Hijrah malam ni dan sebelum berpisah, jangan ketinggalan menyaksikan separuh akhir Hijrahkan Laguku live di TV Hijrah jam 9 malam ini. Siapakah yang bakal ke peringkat akhir? Dan jangan lupa layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan menarik dan artikel eksklusif. Saya Wan Kamarudin Ibrahim. Selamat Tahun Baru 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri baik-baik dan selamat malam.